أستغفر الله إن الله كان توابا 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 هل أتاك حديث موسى أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان قل هل لك إلى توابا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal Nabi Musa ketika ia diseru oleh Tuhannya di Wadi Tua yang suci. Lalu diperintahkan kepadanya, pergilah kepada Firaun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Serta katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu dari kekufuran? Dan maukah aku tunjukkan kepadamu jalan mengenal Tuhanmu? Supaya engkau merasa takut melanggar perintahnya. Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya. Dan Fir'aun pun memintakan bukti kebenarannya. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Lalu Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan menderhaka kepada Allah. Kemudian ia berpaling engkar sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa. Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru dengan berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Maka Allah menyeksa Fir'aun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nazi'at, surah yang ke-79. Pada juzuk yang ke-30, pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-26.
Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihissalam bersama dengan Firaun yang zalim sebagai satu amaran dan peringatan kepada para penderhaka kepada Allah yang menentang Rasulnya, khususnya orang-orang musyrik Mekah yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang kafir sepanjang zaman. Kerana kisah Musa dan Firaun mengandungi iktibar dan pengajaran yang hebat bagi sesiapa sahaja yang ingin mengambil iktibar dan pengajaran, dan bagi sesiapa yang ingin takutkan Allah dengan sebenar-benar takut. Di mana Allah berfirman, hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tidakkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Firaun yang zalim ketika mana Allah mengutuskan Musa kepadanya dan menguatkannya dengan mukjizat yang pelbagai. Ketika mana Nabi Allah Musa alaihissalam diwahyukan oleh Allah pada waktu malam untuk menjadi rasul di suatu tempat yang bernama Wadi atau lembah Muqaddasi Tua, lembah yang suci yang berada di pergunungan Sinai yang menyaksikan tempat yang mulia di mana Musa alaihissalam mendapat wahyu. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sudah menceritakan sebelum ini tentang malaikat-malaikat yang berkuasa yang diberikan tugas-tugas khusus dan menceritakan bagaimana kedahsyatan hari kiamat, sangkakala pertama, sangkakala yang kedua, dimatikan dan dibangkitkan. Maka orang-orang kafir mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka berkata, kalau benar kami dihidupkan kembali, pasti kami jadi rugi sebab kami tak percaya kepada kamu. Ungkapan itu mempersendakan Rasulullah. Maka Nabi SAW merasa tertekan dengan apa yang diucapkan, pendustaan, penganjingan dia atau penghinaan, cara ejekan musyrikin Mekah pada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, yang pertama untuk hiburan kepada Rasulullah. Allah suruh Rasulullah SAW menatapi dan menceritakan kisah Musa dengan Firaun. Kisah Musa dan Firaun, kisah pendakwah, kisah Rasul yang bertemu dan bertembung dengan kuasa yang amat besar. Lebih besar daripada kekuasaan penduduk Mekah, musyrikin Mekah. Bagaimana pertembungan ini berlaku dan kemenangan kepada Nabi Allah Musa AS dan kehancuran bagi penentang. Maka cerita ini untuk hiburan pada Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita ini sebagai amaran pada orang kafir. Wahai orang Mekah, kamu punya kuasa kat Mekah je. Ini Firaun, kuasanya melebari, meluasi alam. Dan mempunyai empayar yang amat besar. Lihat bagaimana kesudahan Firaun. Dan seluruh bala tenteranya. Dan seluruh orang-orang kuatnya sehingga tidak ada lagi orang yang boleh mewarisi kekuasaan Firaun. Ni kalau Firaun mati ditinggal anak, mungkin jadilah anak Firaun tu jadi Firaun baru. Ni habis. Dinasti Firaun tamat. Mati semua. Kelompok-kelompok ini mati. Pembesar-pembesar dia, menteri-menteri dia, penasihat utama di Haman, semuanya dihancurkan oleh Allah. Maka cerita ini amaran kepada orang kafir. Dan yang ketiga, cerita ini pengajaran kepada semua manusia. Semua manusia sepanjang zaman. Bacalah kisah Musa dan kisah Firaun laknatullahi alaih. Maka Allah suruh baca kisah ini. Maka Allah mulakan kisah ini dengan berkata, wahai Muhammad, tidakkah kamu mengetahui kisah Musa? Cerita Nabi Allah Musa. Lalu Allah menceritakan ketika mana Allah mewahyukannya pada waktu malam di satu lembah bernama Lembah Tua di pergunungan Sinai. Jadi Allah memulakan cerita ini dengan Musa itu Rasul. Sama seperti kamu wahai Muhammad Rasul. Kamu mendapat wahyu di Gunung Nur
Jabal Nur di Gua Hira. Manakala Nabi Allah Musa di Gunung Sinai, di lembah bernama Tua. Rasulullah juga di kawasan pergunungan namanya Jabal Nur, gunung cahaya. Di dalam gua bernama Gua Hira. Musa AS juga mendapat wahyu di kawasan pergunungan Sinai. Tapi dalam lembah, di satu lembah yang bernama Lembah Tua. Persamaannya kedua-dua ini Rasul. Dan kedua-dua ini mendapat wahyu dengan cara tersendiri. Wahyu yang disampaikan bagi mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa sebagai Rasul. Dan juga ulul azmi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut perjalanan Musa. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pergilah kamu menemui Fir'aun yang melampau. Innahu tagha. Fir'aun sifat yang taghiyah. Yang amat melampau. Yang mendiami bumi Mesir. Melampau dari sudut kekufuran. Melampau dari sudut kesombongan. Melampau dari sudut kezaliman. Semuanya dia melampau. Adapun dari sudut kekufuran sampai peringkat dia mengaku Tuhan. Kekufuran paling melampau. Adapun kesombongan, maka dia menyuruh manusia semuanya sujud padanya. Mengikutinya secara mutlak. Kesombongan. Sehingga dia melakukan kerosakan di muka bumi dengan undang-undang mulut dia. Ini undang-undang dulu letak kat mulut dia. Dan adapun sifat Fir'aun yang disebut sebagai taghut, melampau. Dia disebut melampau dari sudut kekufurannya, melampau sudut maksiatnya dengan membunuh anak-anak lelaki. Itu maksiat paling besar, membunuh. Maksiat dari sudut yang diampuni kalau berlaku pada orang beriman, itu maksiat membunuh. Maksiat paling agung sekali ataupun paling besar sekali ialah syirik. Syirik nombor satu, bunuh nombor dua. Maka Fir'aun buat semua. Bahkan bunuh cara Fir'aun lagi teruk, dibunuh kanak-kanak. Kalau dibunuh orang dewasa, boleh kata dia menentang dia, lawang dia. Bila bunuh kanak-kanak, maka apa alasan dan sebabnya bila bunuh kanak-kanak? Tak ada alasan. Tak ada seorang pun boleh membunuh kanak-kanak kerana mereka tak ada alasan. Kerana budak ni jahat ke, budak ni pengganas ke, itu semua alasan tak boleh terima. Sebab itu satu dunia akan mengutuk pembunuhan kanak-kanak. Tapi yang tetap melakukannya kerana melampau kesombongannya. Fir'aun buat dan juga Yahudi buat. Tidak dibuat oleh orang Islam membunuh kanak-kanak. Tapi dua kuasa besar yang pernah kita tahu. Yang ada kuasa pernah kita tahu buat kejahatan melampau. Maksiat melampau, membunuh kanak-kanak. Maka Fir'aun menunggu anak-anak yang kecil. Asalkan lahirnya lelaki dibunuh. Namun Fir'aun dari satu sudut lebih lembut pada Yahudi. Kan dia membunuh anak lelaki. Dia membiarkan anak perempuan. Adapun Yahudi dibunuh semua anak lelaki yang perempuan. Dikebung semua, dia lagi jahat. Sebab itu kita katakan Yahudi, dia akan mendapat nasib yang sama dengan Fir'aun. Cuma bezanya, Fir'aun ditenggelamkan oleh lautan. Oleh Laut Merah, ditenggelamkan. Manakala Yahudi ditenggelamkan oleh semangat jihad umat Islam. Semangat jihad umat Islam akan menenggelamkan mereka. Mengaramkan mereka, membinasakan mereka semua. Sebagaimana terjadi pada Fir'aun dan bala tenteranya. Kerana Allah nak letakkan kemuliaan itu pada tangan umat Islam. Adapun kebinasaan Fir'aun, maka mereka melihat dari sudut kekuasaan Allah semata-mata. Tidak ada yang nampak siapa yang mulia di situ. Tetapi bila kehancuran Yahudi, Allah angkat kemuliaan orang beriman. Orang beriman nampak Allah tunjukkan mereka lah yang menghancurkan orang-orang Yahudi. Ini kemuliaan orang-orang yang beriman. Kerana orang beriman sebaik-baik umat. Kerana itu Allah mewakilkan pada umat ini bagi menghancurkan manusia makhluk paling jahat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Fakul, wahai Musa, dan katakan kepada Fir'aun, Hallaka ila antazakka, tak mau ke kamu jadi orang baik? Tahu orang kalau buat jahat, memang dia tahu dia jahat. Tak ada orang buat jahat, dia tak tahu dia jahat. Sebab jahat ni menyalahi fitrah. Tentu kalau orang tu mencuri, dia tak akan rasa bahawa dia buat baik. Dia tahu dia mencuri. Dia justify macam mana pun dia tahu dia mencuri. Atau binatang, kalau dia mencuri pun dia tahu dia salah. Kucing kalau mencuri, dia tahu dia salah. Nak jumpa tuan rumah takut. Anjing kalau mencuri, dia pun tahu dia salah. Ni binatang-binatang yang mencuri.
Sebab maksiat menyalahi fitrah. Maksiat tidak akan memenuhi fitrah kita, menyalahi. Kerana itu Allah menyuruh Musa cakap macam ni Firaun. Tak payah duk ceramah banyak-banyak, wahai Firaun nak jadi baik tak? Hal laka ila an tazakka? Nak tak kamu sucikan diri kamu? Dengan bahasa mudah terjemah, kamu nak tak jadi baik? Contoh kita jumpa orang jahat, tak semayang bang, tak solat, tak itu, tak ini, semua perintah Allah. Kita tanya, awak bila nak jadi baik? Lafaz itu cukup untuk menyedarkan dia apa yang dibuat selama ni salah. Dan dia sedia maklum salah. Tapi ingatan kita menguatkan lagi bahawa itu salah. Kata orang kalau buat salah, dia akan pujuk dirinya, tak salah, tak apa, okey, nanti aku taubat. Tapi bila seorang kata awak buat tu salah, dia makin akan rasa serba salah. Sebab tu dalam Islam ada amar ma'ruf nahi munkar. Kata kenapa ada amar ma'ruf nahi munkar? Saya katakan orang tu buat salah, dia tahu dia salah. Kita jumpa orang dating kat taman, dia tahu dia salah. Dia tak rasa dia betul. Tapi bila ada orang tegur lagi dia akan bertambah salahnya. Terus tak mahu tu lari tempat lain. Terus berhenti dia buat. Sebab tu Islam menyuruh kita cegah munkar. Bukan walaupun orang tu dah tahu. Kita tak kata dia tu dah tahu, tak pandai-pandai lah. Tak. Rasa bersalah itu perlu ditambahkan lagi rasa bersalah dengan teguran. Awak tahu tak awak buat salah? Awak tahu tak cara buat ni salah? Kan orang bersalah, dia pasti tahu itu salah. Sebab itu Allah khitabkan, ajar kepada Musa, uslub dakwah, halaka ila an tazakka, tak nak ke jadi baik. Dah banyak bayi dibunuh. Dah banyak orang yang kamu zalimi. Dah banyak orang yang kamu ambil hak dia. Tak nak ke jadi baik. Kemudian katakan padanya, wahai Musa, wa ahdiyaka ila rabbika, biar aku ajar kepada kamu jalan menuju Tuhanmu. Sebab bila orang nak jadi baik, automatik dia akan nampak Tuhan. Seorang tak akan boleh jadi baik tanpa kembali pada Tuhan. Tak akan. Kalau seorang tu kata, saya dah nak jadi baik, kita tahu dia nak kembali pada Tuhan. Bila nak kembali pada Tuhan, dia akan kembali pada fitrah, hukum hakam, halal haram, dosa pahala. Seorang kita kata tak nak kembali pada Tuhan, ataupun tidakkah kamu rasa nak jadi baik? Oh, saya nak jadi baik. Maka saya nak kembali pada Tuhan. Bila nak kembali kepada Tuhan, maka biar aku tunjukkan. Sebab bila orang ni buat jahat lama, dia dah lupa jalan untuk kembali pada Allah. Dah sesat jauh. Kerana nafsunya, kerana dunianya, kerana pengaruh kawan-kawannya. Biar aku tunjukkan kamu. Jalan-jalan menuju Allah, fatahsya, sehingga datang rasa takut. Tentang seorang yang mencari jalan Allah, dia tak akan jumpa jalan Allah sehinggalah dia rasa takut pada Allah, berarti dia sudah sampai ke stesen pertama dia. Kerana stesen pertama yang akan sampai pada orang-orang yang islah, yang nak baik ialah stesen namanya takut. Diikuti dengan stesen namanya cinta, mahabbah. Diikuti stesen yang namanya rindu. Atau bila kita sayang, kita pun rindu. Itu stesen-stesen orang beriman. Kita ni dalam proses nak dekat dengan Allah. Kita semayang, kita puasa, kita baca Quran, kita belajar. Sampai kita rasa takut, berarti kita dah sampai satu tahap yang merupakan tahap yang selamat. Kerana bila seorang itu takut pada Allah, Allah amankan dia daripada segala kebimbangan. Kebimbangan akhirat, neraka dan sebagainya. Sebagaimana disebut dalam hadis, Allah tidak akan menghimpunkan dua takut dan dua aman. Siapa yang merasa aman dengan Allah di dunia ini, Allah akan jadikan dia huru-hara akhirat kelak. Siapa yang merasa takut dengan Allah di dunia ini, Allah akan amankan dia akhirat kelak. Kita takut nak jumpa Allah ni, amalan tak banyak, dosa banyak. Takut kita di kalangan ahli neraka. Datang rasa takut, maka Allah akan datangkan keamanan akhirat kelak. Sebab Allah Ta'ala menyatakan, kami tak akan himpunkan dua ketakutan kepada hamba kami. Kamu dah takut sekali kat dunia, maka akhirat kami tak bagi kamu takut. Tapi kalau kat dunia tak takut Allah, kat sana kamu akan takut. Kerana tak takut Allah di sini berarti kamu akan mencuba segala hukuman kami. Jadi lihat Musa, pertama Musa kata pada Firaun tak nak jadi baik. Yang kedua Musa kata aku tunjuk jalan pada Tuhan. Kemudian Musa beritahu, sampailah fatahsya, kamu datang rasa takut pada Allah. Kemudian bila Musa AS berdakwah dengan Firaun dengan bahasa yang lembut. Dan Allah menyuruh Musa bercakap dengan lembut. Tanpa menyebut kejahatan silamnya. Tak payah ceritalah dia jahat begitu, tak payah cerita. Just cerita tak nak jadi baik, biar aku tunjuk jalan untuk jadi baik. Sebab manusia ni tuan-tuan, bila kita ajak dia buat baik, jangan diungkit kejahatan silam dia. Kerana kita mengungkitnya seperti kita cuba memalukannya lagi.
Kerana bila seorang tu nak baik, jangan lagi cerita silam dia. Tak nak jadi baik ke, kan dulu kamu buat jahat, kita duk sebut-sebut jahat dia banyak-banyak. Dia tak nak kembali. Sebab dia ego. Kan itu kita dia ajar, bila ajak orang pada jalan Allah, jangan sebut kejahatannya yang silam. Bukan Islam menghapuskan dosa silam. Dan taubat juga begitu. Dia akan menghapuskan kesalahan silam. Maka tak ada sebab untuk kita ingat dan sebut balik pada dia. Cukup kita kata, dah lah, kita taubat, kita buka buku baru, kita jadi orang baik, kita cari jalan Tuhan, sampailah kita rasa takut dan bimbang. Sampai kita beribadat dengan begitu bersungguh-sungguh. Maka Musa diperintahkan pertama, jangan sebut kesalahan silam Firaun. Banyak. Kemudian berlembut dengan Firaun. Kan itu, watak orang-orang ada kuasa, tak boleh keras dengan dia. Lagi keras, maka dia akan terus tidak memberi ruang. Bila berlembut, maka dia ada ruang untuk diberikan. Maka ini uslub. Dan uslub ini Allah ajar pada Nabi SAW. Supaya kamu terus bersabar, terus menggunakan uslub-uslub yang baik kepada musyrikin Mekah ini. Terus bersabar. Sebagaimana Musa bersabar dengan Firaun dan kejahatannya. Kemudian kata Allah, fa'arahul ayatal kubra. Lalu Firaun berkata, kalau benar kamu Rasul, tunjukkan tanda-tanda kebenaran kerasulanmu. Maka Allah Ta'ala mengurniakan mukjizat pada Musa. Dengan pelbagai mukjizat, bermula mukjizat tongkat, mukjizat cahaya di tangan Nabi Allah Musa, bukan mukjizat mengalahkan ahli sihir. Dan lain-lain mukjizat, bila Mesir ditimpa dengan kemarau, taufan, ditimpa dengan musibah, serangan belalang yang banyak, serangan katak, serangan kutu, dan juga air bertukar menjadi darah. Maka datang Musa AS tunjuk segala mukjizat. Untuk menunjukkan bahawa dia benar datang dari Allah. Fa'arahul ayatal kubra, ditunjukkan bukti mukjizat yang besar, kubra. Dan sepakat ulama mukjizat terbesar Musa ialah tongkatnya. Tongkat itulah asbab pada mukjizat paling terbesar. Kerana tongkat tadi dia belah laut. Dengan tongkat tadi bertukar jadi ular. Dengan tongkat tadi batu-batu memancarkan air mata air. Maka tongkat ini mukjizat terbesar Musa. Kemudian kata Allah Ta'ala, summa adbara, namun Fir'aun, walaupun kelunakan bahasa Musa dan hubungan baik Musa dengan Fir'aun sebagai anak angkatnya dan mukjizat yang membenarkannya, namun Fir'aun tetap adbara, berpaling, engkar, tidak mau mempercayai, yas'a, bahkan melakukan usaha yang pelbagai bagi menentang Musa dengan fitnahnya, dengan cara mengumpulkan bala tentera untuk membunuhnya, kemuncaknya merancang untuk membunuh Musa AS. Faqal fahasyara fanada, maka dia mengumpulkan semua penyokong-penyokong dan rakyat jelata. Untuk apa? Untuk mengalahkan Musa di sudut dakwah. Lalu dia menyeru seluruh rakyatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Sebelum ini Firaun dia tak mengaku Tuhan lagi. Dia mengaku dia anak Tuhan. Dia mengaku wakil Tuhan. Bila Musa AS bercakap bahawa Musa Rasul Allah, akulah Rasulullah, berarti masyarakat ketika itu mengetahui ada Allah yang berkuasa. Maka Firaun nak buang fahaman rakyat Mesir bahawa ada Allah yang berkuasa lebih pada dia. Maka dia cepat-cepat kumpul, buat satu sidang media terbesar. Kalau hari ni buat saingan langsung, kumpul rakyat. Faqal, dan dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Kalau Musa kata dia pesuruh Tuhan, akulah Tuhannya. Untuk membunuh ataupun untuk menidakkan dakwah Nabi Allah Musa. Kerana Fir'aun menyangka dengan cara dia mengaku Tuhan akan melemahkan dakwah Nabi Musa. Sebab dia Tuhan. Sebab Musa ajak manusia kembali pada Tuhan. Akulah Tuhannya. Kembali pada aku. Dengar cakap akulah Tuhan. Sedangkan semua orang mengetahui Firaun itu bukan Tuhan. Dengan sifat lemahnya. Oleh kerana Firaun telah declare dirinya Tuhan. Tunjuk kuasa. Dan ada yang mempercayainya. Di kalangan orang-orang yang memang sudah lama didoktrinkan pemikiran Firaun itu Tuhan. Maka Allah Ta'ala tunjuk bahawa Firaun ini bukan Tuhan. Bagaimana? Dimatikan Firaun. Dan bagaimana mati Firaun? Dengan cara yang begitu mengerikan. Dengan cara Tuhan yang
ataupun Firaun yang mengaku Tuhan tiba-tiba berkata tolong, tolong, tolong. Tuan-tuan bayangkan orang kalau dilemas dalam sungai dan laut, apa dia sebut? Kalimah paling lemah sekali, tolong, tolong. Macam mana cara disebut tolong tu? Tuan-tuan kita sekarang kalau tak lemah macam ni, tuan-tuan minta tolong, tak adalah minta macam minta tolong orang lemas. Tak boleh tak tolong saya. Kita tak akan jerit tolong, tolong tak. Kita tak desak nak sebut benda tu. Sebab kita masih ada jalan lain. Tapi kalau seorang itu tiba-tiba terkapar di lautan. Terkapar dalam air yang besar. Waktu tu dia minta tolong macam mana agak-agak. Dalam suara yang paling lemah sekali. Yang tak layak bagi yang kata dia Tuhan. Kerana kita bila tengok orang yang jerit-jerit minta tolong lemah, kita dah nampak lemahnya dia. Lemahnya dia. Tak ada lagi apa-apa kekuatan pada dia. Yang perlu, yang diharapkan cuma tolong. Maka seorang bila menolongnya, dia tak akan bangga pada dirinya lagi. Sebab dia pernah menyebut kalimah yang menunjukkan paling lemah, tolong. Dengan intonasi paling lemah. Saya katakan, tolong paling lemah ialah tolong waktu seorang itu lemas. Lihat bagaimana suara dia keluar, tolong, tolong, tolong. Sehingga dia mula tenggelam sedikit demi sedikit. Sehingga tinggal tangan dia cuma angkat isyarat tolong. Suara dah habis. Suara dia dah masuk air belaka. Ada Firaun, datang Jibril ambil tanah letak dalam mulut dia. Supaya dia tidak boleh lagi menyebut perkataan bahawa saya beriman pada Allah. Beriman pada Tuhan Musa. Meminta tolong kepada Musa. Kemudian kata Allah, fa'akhadhahu Allah, lalu Allah mengazabnya. Nakal al-akhirah. Sebagai suatu azab yang paling dahsyat akhirat kelak. Allah cerita azab Firaun ini yang besar akhirat dulu Allah sebut. Kenapa yang ada di dunia itu cuma kecil. Tidak sepadan dengan apa yang disediakan di akhirat. Nama Allah sebut. Fa'akhadhahu Allahu nakal akhirah. Lalu kami menghukum Firaun dengan balasan azab yang nakal. Nakal ni tuan-tuan maksudnya yang tak boleh kita nak banding dengan sesiapa. Bentuk azab ni tak boleh nak banding. Itu panggil nakal. Sehingga menjadi suatu peringatan yang cukup bermakna. Kemudian kata Allah, nakal al-akhirah wal-ula. Kami sediakan, kami hancurkan dia dengan balasan akhirat dan balasan di dunia. Dengan ditenggelamkan dalam lautan. Kalaulah kita dapat melihat hari ini, atau kita dapat gambarkan bagaimana Firaun dan bala tenteranya masuk dan lautan yang sudah pun, bila lautan itu membentuk jalan-jalan yang kering. Dan Musa serta Bani Israel telah selamat melintasinya dengan selamat. Lalu Firaun kata kalau Musa selamat, masakan aku tak selamat. Sebab dia rasa dia lebih kuat. Nampak orang lemah boleh selamat, orang gagah lagi boleh selamat. Dia lupa bahawa mereka selamat dengan kurniaan Allah dan pertolongan Allah. Bukan dengan kekuatan fizikal. Lalu Firaun pergi dengan sombongnya. Dengan rakus ingin membunuh Musa dan pengikutnya. Lalu mereka masuk dalam jebakan. Dalam perangkap lautan. Bayangkan dah berada di tengah. Tak ada seorang lagi mampu untuk pergi ke pantai. Berada benar-benar di tengah. Maka laut itu kembali bergulung. Menutupi dasar daratannya. Yang buat julung-julung pertamanya didedahkan pada cahaya matahari. Akhirnya laut itu bergulung kembali. Jadi bayangkan ketika itu macam mana. Kita kalau pergi ke empangan, tengok air keluar ke empangan tu macam mana. Tak pernah pergi ke empangan. Tak pernah tengok YouTube sudah. Tak tengok waktu dam ataupun gempangan tu keluar air yang besar. Tengok dahsyatnya. Kalau ada orang kat situ rasa agak-agak macam mana. Dan keluar air yang besar. Yang kat empangan tu kecil berbanding laut yang bergulung. Laut tadi melimpah begitu. Sehingga wujud daratan. Membentuk lorong-lorong untuk dijalani oleh pengikut Nabi Musa, Bani Israel. Firaun masuk lalu, laut ini melingkup dia semuanya. Bayangkan bagaimana arus laut ketika itu. Yang luar biasa ditahan. Kalau arus sungai yang ditahan, bila lepas ke empangan, kita dah tengok dahsyat. Terus keluar karen. Elektrik jalan kuasa. Ini laut yang ditahan. Daripada mengalir seketika. Akhirnya kembali bertangkup. Dan membujukkan aliran pusaran yang begitu dahsyat. Menghancurkan semua. Hancur semua. Tuan-tuan kita sedia maklum. Dalam laut itu ada tekanan. Tuan-tuan tahu tentang tekanan. Yang kita dengar cerita kapal selam menyelam. Yang patut 300 meter pergi 500 meter meletup. Yang patut 500 meter pergi ke 800 meter meletup. Yang patut 1000 meter dia pergi sampai 1200 meter meletup terus, hancur. Mayak pun tak jumpa. Ini laut ni
dia kering bawah, dia mengekalkan tekanan dia. Waktu Firaun lalu, laut-laut ni melingkup semuanya, dengan airnya, dengan tekanannya bercampur semua, maka tiada yang berbaki melainkan mayat Firaun. Mayat Firaun itu berbaki kerana tujuan. Sebagaimana kita dah baca surah Yunus. Al-yaum nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami hanya selamatkan jasad kamu. Jasad Firaun. Sepakat ahli sejarah tidak ada jasad yang terselamat melainkan Firaun. Kami selamatkan. Untuk apa? Untuk menjadi pengajaran pada kamu. Oh, Firaun yang kami sebut tu ada. Maka kami tinggalkan dia sebagai bangkai. Yang pernah mengaku Tuhan dengan segala sifat lemahnya, bangkai. Yang tidak mampu lagi untuk hidup. Dan tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Atau mengangkat kelopak matanya pun tak mampu. Maka bala tentera Firaun habis mati. Haman dan sebagainya. Tak jumpa mayat Haman. Kerana Allah mengatakan yang selamat cuma Firaun. Dengan tujuan iktibar dan pengajaran. Sebab itu Allah sebut ayat selepas itu. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada peristiwa itu. La'ibratan, pengajaran yang penting. Liman yaksha, bagi siapa yang ingin takutkan Allah. Bahawa hukuman Allah kalau datang, tidak ada orang boleh menahannya. Tidak ada yang dapat menyekatnya. Walaupun seorang yang pernah bergelar raja paling berkuasa. Yang undang-undang bukan ditulis pada kertas, ditulis pada air liurnya. Maksud nak tengok orang tu berkuasa tak berkuasa, undang-undang kat lidah dia. Kalau orang tu kata berkuasa, undang-undang masih ditulis dalam buku undang-undang, dia belum berkuasa. Kenapa? Kerana undang-undang akan aguin dia. Akan lawan dia. Kita akan kata awak telah melanggar undang-undang. Atas gaji hari ni, raja berperlembagaan. Bila raja buat salah, kita akan kata raja telah melanggar perlembagaan. Dia tak boleh campur urusan itu dan ini. Sebab undang-undang atas dia. Raja berperlembagaan. Tapi Firaun, dia bukan raja berperlembagaan. Dialah perlembagaan. Undang-undang kat lidah dan air liur dia. Ni nak cerita kuasa betul kuasa. Tapi sehebat-hebat manusia ini, yang kita sebut semalam, meninggalkan kesan-kesan peninggalan yang agung, piramidnya, binaan-binaannya, macam-macam kalau tuan-tuan tengok, sampai buat satu muzium, besar muzium tu, kerana banyak sangat barang dia. Dia nama sebagai Matahaf Firaun. Muzium Firaun. Belum ada satu raja atas dunia dia ada muzium khas dia. Yang meninggalkan semua peninggalan dia. Pergi masuk. Dia ada bahagian lapisan dia. Dia kita masuk bahagian harta dia. Anak buaya dia ada, anak kucing dia ada belakang. Yang ditanam sama dengan dia. Bagi Firaun-Firaun yang dulu, Farainah dulu. Macam-macam ada. Nak tunjuk. Saya katakan Al-Quran paling banyak cerita nama Firaun. Kerana dia berkait dengan Nabi Musa. Dan cerita Nabi Musa antara cerita Nabi yang paling banyak. Dan Musa AS diceritakan bagaimana pertentangan dengan Firaun. Dan Allah mengkhabarkan kisah ini bagi menghiburkan Rasulullah SAW. Supaya bertenang dengan penentangan musyrik Mekah. Kerana penentangan mereka tetap akan berkesudahan dengan kekalahan. Lihat Nabi Musa, belajar daripada Nabi Musa kekuatannya. Bukan berarti Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Sepakat ulama Nabi Muhammad SAW lah sebaik afdalul khalqi itlaqan. Semulia makhluk secara mutlak tanpa ditandingi. Tapi ia tidak salah orang mulia mengambil pengajaran daripada orang bawah dia. Kata kita manusia ni, bukankah kita ambil pengajaran daripada binatang-binatang, ambil pengajaran daripada sekian-sekian. Bukan bermaksud binatang itu lebih mulia daripada kita. Tapi kita ambil pengajaran. Nabi SAW bila Allah perintahkan Rasul, lihat kisah Musa. Bukan bermaksud Musa mengatasi Nabi SAW, tidak. Tetapi kisah Musa itu ada pengajaran. Kisah Firaun itu ada pengajaran. Supaya kamu, wahai Muhammad, terus berdakwah tanpa rasa lelah, tanpa rasa lemah, tanpa rasa berputus asa. Teruskan. Dan jangan takut. Mereka yang lebih kuat daripada musyrik Mekah pun dah hancur. Ini kan pula setakat musyrik Mekah. Yang duduk seketul tempat tu je. Yang bila-bila masa boleh dihancurkan. Namun kerana kemuliaan Nabi SAW, kerana antara kemuliaan Rasulullah, umatnya tidak dibinasakan. Tapi umatnya akan diislamkan. Umat Nabi lain dibinasakan. Umat Nabi SAW, kita dah sebut umat Nabi Muhammad terbagi pada dua. Satu dipanggil ummah ijabah, satu dipanggil ummah dakwah. Ummah ijabah, kita yang terima dakwah. Ummah dakwah ialah umat yang masih berterusan dakwah itu berjalan. Bila dia masuk je Islam, dia umat Muhammad. Kalau sekarang dia sudah umat Muhammad, tapi namanya umat Muhammad dakwah, yang sedang didakwah dalam proses dakwah. Walau bila dia masuk Islam saja, maka dia bernama ummah ijabah.
umat yang sudah menerima dakwah. Sekarang mereka punya umat yang didakwah. Itulah kemuliaan umat Nabi SAW. Kerana umat ini tidak dijanjikan dengan kebinasaan, tetapi dijanjikan dengan keimanan. Namun peristiwa kebinasaan Nabi-Nabi yang berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu dengan kaum yang menentang sebagai pengajaran. Kalau kamu menentang Rasul yang diutuskan, nasib kamu akan jadi sama. Nasib kamu akan sama. Bukan berarti ia berlaku sama, tapi sebagai satu amaran. Amaran yang disebut kepada orang-orang yang menderhaka pada perintah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.